Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya hendak membuat satu ulasan berhubung dengan satu dakwaan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Okey. Baik, sejujurnya lah, sebenarnya saya dah tak nak sentuh isu-isu kerajaan dan sebagainya. Tapi hari-hari saya lihat ada perkara pelik yang berlaku dan hari ini saya akan sentuh satu lagi, iaitu kenyataan Anwar Ibrahim atau dakwaan Anwar Ibrahim dan apa yang seharusnya dilakukan. Okey, jadi ini juga positif sedikit lah, saya nak beri cadangan kepada Anwar. Baik, saudara-saudari, Anwar telah merujuk kepada satu belah di dalam pembangkang ataupun pihak lawan, ya, pihak yang digelar pihak lawan, dan telah mendakwa kononnya syarikat judi menyalurkan dana kepada pihak lawannya semasa kempen PRU 15. Okey, jadi saya ada nasihat buat Anwar Ibrahim dan anda diharapkan bersabar dan tonton sehingga akhir, ya. Jadi saya dah tulis benda ni, anda boleh merujuknya, link telah saya sertakan di ruang tajuk, ya. Oh, saya lupa, jika audio jelas sila komen, ya, beritahu saya jelas ke tidak. Baik, jadi saya akan baca, ya, saya akan baca lebih mudah, atau jika anda ingin membaca, anda boleh pergi ke ruang komen. Artikel itu memang ada di sana. Jadi saya nak bawa kepada perhatian Anwar. Okey, Anwar mendakwa benda tu. Okey, saya nak bawa kepada perhatian Anwar. Pada Perhimpunan Agung, ya, 1999, Perhimpunan Agung UMNO. Pada ketika itu Tun Mahathir adalah Perdana Menteri, ya. Dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ya, menyeru agar nepotisme dan kronisme dihapuskan di Malaysia. Saya lupa 1999 ke Perhimpunan Agung UMNO 1998. Baik, one of it lah. So Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada ketika itu adalah ketua sayap pemuda UMNO, dan dia menyeru agar gejala nepotisme dan kronisme dan rasuah dihapuskan di Malaysia. Seruan tu sebenarnya dikatakan ditujukan secara langsung kepada Tun Mahathir, yang pada ketika itu adalah Perdana Menteri dan bergelar Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Dan seruan Zahid ni memang senada dengan seruan Anwar Ibrahim yang telah membuat seruan-seruan ini beberapa kali sebelum Perhimpunan Agung UMNO. Jadi melihatkan gelagat mereka ni pada Perhimpunan Agung UMNO, Mahathir mengejutkan satu negara dengan tiba-tiba menerbitkan senarai semua penerima kontrak kerajaan, peluang penswastaan dan peruntukan khas Bumiputera bagi ekuiti tersenarai awam. Jadi dia terbitkan. Dia terbitkan. Sebab kalau anda nak buktikan sesuatu, kan lebih elok daripada bercakap, terbitkan bukti. Okey. Rakyat terkejut melihat nama bapa dan abang Anwar serta nama Zahid sendiri dalam senarai itu. Malah ramai kroni Anwar juga ada dalam senarai itu. Pada awalnya kedua-dua Zahid dan Anwar membisu. Keluar senarai itu dia membisu. Kemudian saudara-saudari, pada 20 Jun 1999, ya, Zahid mengaku beliau mendapat manfaat daripada Anwar ketika Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Saya ulang, disebabkan mereka ni cakap kena hapuskan rasuah, kena hapuskan nepotisme, kena hapuskan kronisme. Jadi Mahathir dia style dia diam je. Bila benda tu dah melarat, saya terbit je, bagi rakyat lihat. Saya tak payah cakap sepatah pun. Situ ada nama bapa Anwar, abang Anwar, kroni-kroni Anwar, nama Zahid sendiri. Betapa banyak manfaat mereka dapat kontrak kerajaan,
saham dan sebagainya. Okey. Jadi mereka membisu. Kemudian pada 20 Jun 1999, saya ulang, Zahid mengaku bahawa beliau mendapat manfaat ketika Anwar bergelar Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Hari ini Anwar bergelar apa? Anwar bergelar Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tetapi pada 1999, Zahid mengaku menerima manfaat ketika Anwar bergelar Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dan hari ini Zahid apa? Timbalan Perdana Menteri. Zahid juga mengaku pada 20 Jun 1999 bertemu dengan Mahathir secara peribadi dan memohon maaf. Zahid berkata, "Saya memohon maaf kepada Dr. Mahathir atas apa yang telah saya lakukan semasa saya memimpin sayap pemuda parti. Saya mengikrarkan taat setia saya kepada Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO kepada perjuangan parti dan perjuangan menegakkan maruah parti." Itu yang Zahid kata. Bukan saya yang kata. Zahid yang kata. Anak Mahathir pun ada dalam senarai itu. Namun Mahathir menjelaskan bahawa mereka hanya pemegang saham minoriti. Jadi Mahathir terbuka. Korang cakap banyak, jadi sekarang saya terbitkan. Tengok siapa yang dapat banyak mana dan anak saya dapat banyak mana. Mahathir berkata, "Jika saya ingin memberi kepada keluarga saya, sudah tentu saya akan membenarkan bahagian besar manfaat ini sampai kepada mereka. Seperti yang kita lihat, nama anak saya ada dalam senarai, tetapi mereka adalah pemegang saham minoriti." Satu Malaysia senyap. Satu Malaysia buka mata. Cerita pasal anak Mahathir ni semuanya kelentong belaka, tapi yang ada kroni-kroni Anwar. Bapa Anwar, ini abang Anwar, Zahid dan sebagainya. Malah Zahid mengaku menerima manfaat. Mengaku, ya. Baik. Kroni Anwar sebaliknya menerima banyak projek diswastakan semasa beliau menjadi Menteri Kewangan. Anwar bukan sahaja gagal cabar Mahathir. Berhubung dakwaan ini, beliau berdiam diri apabila diminta mengesahkan kesahihan senarai yang diterbitkan itu. Inilah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau mula-mula berdiam diri. Namun, bila pihak memfitnahnya keterlaluan dan beliau ada kuasa pada ketika itu untuk mendapatkan senarai-senarai ini, maka dalam keadaan dia akan lakukan, iaitu berbicara menerusi bukti hitam putih, bukan sekadar berkata-kata. Semalam, Anwar mendakwa kononnya syarikat judi menyalurkan dana kepada pihak lawan semasa PRU15. Ironinya, yang peliknya, Anwar koyak teruk apabila dicabar supaya menunjukkan bukti terhadap tuduhan yang dilemparkan. Anwar berkata, "Nasihat saya kepada Taqiyuddin, jangan gopoh kerana sekarang ni saya di Kementerian Kewangan, fail ada pada saya. Itu retorika seorang politik pembangkang. Awak bukan ahli politik pembangkang. Malah awak bukan sekadar ahli politik kerajaan. Awak dah terlalu lama duduk dalam pembangkang sehingga awak tidak sedar sekarang awak Perdana Menteri." Itu kata-kata seorang ahli politik yang berpolitik. Sekarang ni, kalau anda ada fail, mengapa cerita? Kenapa tak contohi Mahathir dan terbitkan fail perkara-perkara yang membuktikan? Bukankah anda cerita sekerat, kemudian bila orang tanya tunjuk bukti, anda kata jangan ni, aku ada fail. Ya, bukankah itu akan menimbulkan spekulasi, huru-harakan politik, menyebabkan ketidakstabilan, menyebabkan suhu politik naik? Bukankah sebagai Perdana Menteri anda bertanggungjawab untuk bersifat sebagai Perdana Menteri dan melakukan sesuatu untuk menghentikan spekulasi? Jadi jika anda dah kata, anda ada fail, anda dah kata si dia tu terima daripada tauqir judi ke, syarikat judi ke, entah apa, bukankah anda perlu buktikan? Jadi nasihat saya kepada Anwar lah, cakap gosong ni memang tak guna. Contohilah Mahathir dan tunjukkan fail yang dimaksudkan kalau betul-betul ada. Kalau tak ada, cakap saja tak ada. So itulah mesej saya kepada Anwar Ibrahim. Jadi anda boleh lihat logik di sebalik kenyataan saya. Lagi satu, saya nak nasihatkan
pihak-pihak yang mengawal laskar ke apa ke kan. Ya, anda sebenarnya sedang menghuru-harakan keadaan dengan mesej-mesej penipu. Kalau contohnya live saya hari ini cerita bagaimana nak baiki kereta, tapi lihat ruang komen mereka akan kata, oh ini derhaka kepada Agong, oh sila siasat, ya. Walhal saya sebenarnya yang pertama memuji kebijaksanaan tuanku dalam membuat lantikan, dan apa yang tuanku lakukan memang betul. Ya, kita tak cerita babak tuanku, kita cerita lepas-lepas itu penipuan-penipuan yang dilakukan dan sebagainya. Jadi laskar-laskar ini sedang menghuru-harakan politik. Ya, hentikanlah. Ya, itu sahaja mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.